Okay, good morning students. For our YPG tuition class, we are going to focus more on writing. Unfortunately, I forgot to record again. So this is just a re-recording of our session that I had with the student just now. So hopefully yang siapa tak join kelas, tolong tengok video ni, fahamkan apa tugas awak kena buat and try to finish this by 12 o'clock kalau boleh hari ni, supaya tak kerja awak bertangguh. Okey, apa yang kita fokus hari tadi pada pukul 10 sampai lebih kurang pukul 11 tu is the writing. I discussed that there are few parts. Part number 1, which is reply writing. And then we also have part 2. Part 2 is short writing. And then last kali we also have part 3. Part 3, I'm not sure what is it called yet, but normally I'll just write this either review, report, article, review, report / article plus story. Okay, so 3 bahagian ni. For this is the 3 part that will be in your exam. For your PT3 is just this part only. Bahagian sini saja waktu awak PT3 dulu. For SPM, now is both parts. Dah ada part 3. So part number 1 saya tak berapa risau sangat, sebab part number 1 ni lebih kurang sama macam dulu. Bila kita cerita pasal reply writing, the things you have to remember is your RP. RP ni apa? RP this is reply point. So ingat, kalau soalan reply writing biasanya ada 3 hingga 4 reply point yang awak kena reply dalam karangan dia bagi ni. So yang tu skill dia lebih kurang sama je macam dulu. Mungkin level yang lagi tinggi untuk SPM ni ialah lebih kepada perkataan lah. Saya nak tengok awak guna tak perkataan yang friendly dengan orang tu. Dengan kalau boleh jangan salah banyak sangat lah, sebab benda ni dah ditanya daripada awak form 1 dulu tu. Kalau short writing pula ada sedikit perbezaan. Kalau waktu awak, this is your SPM punya format and this is the PT3 punya format. Bila kita cakap pasal PT3 format, bentuk dia akan bagi satu topik kat tengah-tengah ni. Dan dia memang literally dia akan bagi awak satu gambar rajah kat sini, kat soalan ni. Dan setiap kotak around the topic is a question. So contohnya kalau topik awak ni katakanlah it's canteen day, hari kantin. Dia akan tanya, what do you see? Lepas tu mungkin dia tanya, how do you feel? How do you feel? Betul tak? How do you feel? How do you feel? Who organize? Where is it organized? So waktu tu dia tanya 6 soalan ni. Lepas tu dalam soalan kat bawah sekali dia akan kata, you may use the notes. Keyword kat sini ialah perkataan you may use the notes. May bermaksud dia awak nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa. So dia tak paksa awak kena jawab 6-6 ni. 6-6 point yang dia bagi ni sekadar nak bantu awak fikir saja. Bila masuk format SPM, soalan tu dia dah tak bagi 6, tapi dia bagi 3 sahaja. Bila dia bagi 3 saja, lepas tu dia kata write your essay using all the notes. Keyword dia kat sini, awak kena jawab 3 benda yang dia nak kat situ. So kalau awak nampak kat sini, in your essay you should write about. Kat sini soalan dia pasal ways to help student in your school to not miss online class. So kat sini dia ada 3 benda dia nak, 3 soalan dia tanya, dan dalam karangan awak tu 3 soalan tu kena jawab lah. So yang nak buat karangan ni, dia nak bantu awak, sebab mandakan awak kena jawab 3 ni. Biasanya kita akan guna, kita akan guna dia punya soalan ni sebagai kita punya introduction. Lepas tu bila masuk content paragraph, yang ni perenggan nombor 1, perenggan nombor 1, perenggan nombor 2, dan ni perenggan nombor 3. Benda yang pelajar kena hati-hati kat sini ialah soalan dia. Bila dia kata perenggan 1, what is the main cause for student to miss online class? Kalau tengok kat sini dia tak letak causes, dia letak main cause, tak ada S. Kalau tak ada S, maksudnya hanya satu sebab saja dia nak. Dalam kata lain, dalam perenggan nombor 1 ni, dia nak awak fokus kat satu masalah, lepas tu ataupun satu sebab, dan cerita sampai 2-3 ayat. So contohnya kalau awak kata
masalah dia ialah internet connection. Dan kena cerita tambah lagi, kata apa yang masalah dengan internet connection tu, slow sangat ke, disconnected ke, line tak stable ke apa ke, cerita dalam satu perenggan saja. Jangan terlalu gopoh setengah problem dengan pelajar. Bila dia jawab soalan nombor 1 ni, what is the main cause for student to miss online class, ayat kedua dalam perenggan yang sama, dia terus nak jawab soalan ke bawah ni. Jangan buat macam tu. Satu isi dia bagi, satu soalan dia bagi ni untuk satu perenggan sahaja. Lepas tu yang kedua, what other problems do student face when attending online classes? Kat sini baru awak nampak what other problems. So dia dalam perenggan nombor 1 tadi, fokus kat satu masalah aja. Perenggan nombor 2, awak boleh kata besides that, dan baru awak ceritakan masalah lain. Yang ni suka hati awak lah, awak nak buat satu ayat satu masalah ke, ataupun satu ayat satu masalah, lepas tu terangkan masalah kedua, macam tu lah. Kena pay attention kat soalan tu, dia nak satu ke nak banyak. So, kena hati-hati kat situ lah. Perenggan yang ketiga, what can the school do to help those students solve that problem? Apa yang sekolah boleh lakukan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah tersebut? Kat sini keyword dia ialah sekolah. Tapi kalau perasan tak ada pun dia kata benda ni dia nak ada S ke tak ada S ke, so suka hati awak lah, awak nak cerita berapa banyak cara pun tak ada masalah untuk perenggan ketiga ni. So lepas tu yang terakhir baru awak habiskan dengan conclusion. Conclusion lebih kurang sama macam yang kita hafal. Awak cakap je, in conclusion, there are many problems student face, I hope we must. Okay, kita mestilah apa-apa ataupun saya harap apa-apa. Okay, saya go through part 1 dengan 2 ni laju sebab ini bukan fokus kita untuk hari ni. Untuk kelas hari ni kita fokus kepada part 3. Okay, bila masuk part 3 ni, ni bahagian yang baru. Saya rasa cikgu-cikgu BI pun semua masih tak clear lagi apa soalan dia tanya, macam mana bentuk soalan, macam mana bentuk pemakahan. Tapi bila saya tengok dia punya soalan ni, saya boleh nampak pattern yang lebih kurang sama. Patternnya ialah soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 ni, biasanya dia akan tanya sama ada 3 benda ni. Dia sama ada report, artikel atau review. Tapi kalau awak tengok kat sini, ada 2 soalan je, tapi bentuk dia tanya boleh jadi 3, report, artikel atau review. Maksudnya dia akan rotate lah. Kalau awak kalau dalam soalan saya tunjuk ni, yang keluar ialah artikel dan review. Mungkin dalam keadaan lain dia akan keluar report dan review, bergantung kepada soalan tu lah. Soalan yang terakhir pula, question number 5, biasanya saya tengok yang keluar setakat ni hanya story je saya nampak. Mesti soalan 5 mesti cerita. Okay, so tu pattern yang saya boleh nampak dan pattern yang kita boleh expect untuk exam yang akan datang lah. Kena jawab 3-3 ke? Tak, sebab dalam instruction dia kata write an answer to one of the questions, 3 to 5 in this part. Salah satu soalan aja. Dan jawapan awak kena 200 hingga 250. Maksud dia, sekali kita orang tengok karangan awak yang dah siap tu, senang je, kita orang akan bandingkan dengan part 2. Sebab part 2 125 sampai 150 je. Kalau kita orang nampak part 3 dengan part 2 tu awak tulis sama banyak, dan kita orang terus akan kata, okay, guarantee part 3 ni pelajar ni tak cerita banyak. So kat situ maka awak guarantee akan drop lah. So kalau boleh, bagi terang-terang nampak part 3 ni adalah karangan yang lebih banyak daripada berbanding part 2. Sebab dia 200-250 patah perkataan. Okay, now we talk about part report. Dalam kelas kita saya dah bincangkan report dengan artikel, tapi ni kita bincang sekali lalu je. Kalau awak nak skip part ni pun tak ada masalah. Untuk report kita cerita pasal benda bahasa yang diharapkan daripada awak ialah bahasa formal. Bahasa formal maksudnya awak kena kurangkan perkataan, contohnya macam first kali dalam connector tak kurangkanlah guna next, also, after that. Kenapa kurangkan? Sebab connector yang ada kat sini adalah lebih kepada aras bawah saja, aras simple saja. Bila kita cerita pasal formal report, awak kena sebelah sini lah. Kurangkan next, also, after that, besides, benda yang simple tu, lebihkan guna connector yang lebih spesifik. Contohnya furthermore,
ataupun awak boleh juga guna connector yang menunjukkan at 3 PM sharp, ataupun awak boleh guna juga when we arrive at the location. Kalau perasan, tiga-tiga konektor yang saya guna ni, dia lebih spesifik dalam tugas menghubungkan ayat awak. Maksud je kat sini ialah dia, kalau awak letak next, also, after that, seolah-olah macam dalam karangan awak ni, macam seolah-olah menyenaraikan je apa benda yang berlaku tu. Tapi bila awak guna konektor yang high level ni, awak lebih menunjukkan perisian apa yang berlaku dalam report awak tu. Benda A berlaku, furthermore apa benda, lepas tu at 3 PM sharp, ataupun awak boleh kata after 1 hour, after several minutes. Dalam report kita kena sangat spesifik benda ni dan kita kena sangat formal. Which brings up to the second point. Bila formal report pula, awak kena kurangkan penggunaan contohnya macam idioms ke, expression ke, benda-benda yang seolah-olah benda ni macam mencantikkan ayat tapi dia tak membawa apa-apa makna ekstra pun. Kalau awak biasa tengok macam mana orang tulis report pun, kalau saya tulis report tentang kehadiran awak, saya takkan guna perkataan yang macam ada peribahasa lah, semua benda tu lah. Saya akan guna ayat yang high level, yang sangat spesifik. So apa maksud saya kat sini? Bila kita guna idioms, contoh idiom ni macam awak biasa dengar, as fast as lightning, sepantas kilat. Dalam report lain macam lah. Kalau tiba-tiba awak baca report polis, tiba-tiba awak kata selepas itu ambulans pun datang secepat kilat. Tak pernah lagi dalam report polis saya nampak ada orang kata secepat kilat. So you can be more specific. So you can say after 5 minutes the ambulance arrives, ataupun awak boleh kata after that, or after the accident, the ambulance arrived in 30 minutes, dalam 30 minit. Nah, so these are all the details yang kita orang nak. Kita orang tak nak bahasa berkias-kias, so kita orang nak ayat yang spesifik sebab this is a report. Okay, yang artikel pula, dia less formal. Bila less formal, maksudnya awak terbuka awak nak guna ayat macam mana. Biasanya artikel ni you can use idioms, tak ada masalah pun kalau awak nak guna idioms, tak ada masalah pun awak nak guna expression ke apa-apa ke, bergantung kepada awak sendirilah. Tapi artikel biasanya dia akan minta awak bincangkan 2-3 perkara. So of course yang benda yang nak fokus kat sini ialah awak punya style lah. Kalau topik tu serius, dia nak nampak perkataan awak guna pun serius. Tapi kalau topik tu lebih kepada macam topik pada remaja, mungkin perkataan awak guna pun perkataan yang remaja boleh faham. So that's the important of article. Untuk fokus kita pada hari ini ialah kita akan fokus kepada review. Review ni pula, bahasa awak akan lebih kepada bentuk persuasif. Persuasif ni datang daripada perkataan persuade yang bermaksud memujuk. Macam mana awak nak pujuk orang menggunakan bahasa? Bila nak pujuk orang menggunakan bahasa, maksudnya idioms ada banyak lah. Ada juga metafor. Ayat yang awak guna mungkin tak berapa formal, tapi dia lebih kepada macam perbandingan. Mungkin ada comparison, mungkin ada praising, and then ada mungkin criticize. Bergantung kepada bentuk review awak, biasanya dia akan cerita pasal perbandingan, dia akan cerita pasal memuji ataupun kritik. So bila kita guna benda ni, perkataan yang kita akan banyak guna ialah adjektif dan ayat-ayat deskriptif. Maksudnya awak kena cerita betul-betul apa perasaan awak, apa yang awak nampak, apa yang ada kat situ. Baru benda tu dipanggil sebagai review lah. Okay, review kita tak cengkur sekejap je. Last kali ialah story. Story ni kita akan buat pada kelas akan datang, tapi setakat ni saya nampak story ada 2 bentuk soalan yang dia biasa tanya. Satu story yang macam experience sahaja. Experience ni maksud dia soal cerita dia tu mungkin dia minta awak ceritakan pengalaman awak pergi berkelah atau pergi berkemah. Tu je dia cakap. Tak ada pun apa-apa benda extra cakap. Yang kedua pula lebih kepada konflik ataupun
problem plus solution. Sorry, besar sangat. Okay, bila kita kata pasal experience ialah sekadar menceritakan je pengalaman awak melakukan sesuatu. Kalau is berkemah, you can talk about what you see, what you do there, what activity you enjoy, semua benda tu lah. Tapi bila konflik pula, lebih kepada karangan dia macam ceritakan awak pergi berkemah, lepas tu ceritakan pasal peristiwa yang awak tak lupakan, tak boleh lupakan. Mungkin kat situ ada budak lemas ke apa ke, so that's a conflict, problem plus solution. Kalau kita tengok soalan kat sini, dia bagi sekadar tajuk saja, my first job after school, write your story. So kalau soalan bentuk macam ni, maksud dia terpulang kepada awak nak buat experience sahaja ke, ataupun awak nak cerita pasal conflict, problem and solution. Tapi kadang-kadang memang dia kata ada, contohnya lah yang pernah saya nampak, a horrible experience, ataupun ada satu tu, the day I realise I need my friends, ataupun I need my friends, I need my family, tak kisah lah. Kalau dua soalan yang ini, saya rasa dia lebih kepada berbentuk konflik. Sebab mustahil awak boleh menceritakan sesuatu tu, awak cerita macam awak pergi berkelah, tak ada masalah balap, tak ada masalah apa-apa pun. Lepas tu awak nak kata macam, tapi tajuk dia ialah a horrible experience. So mesti kena ada problem kat situ. Sama lah kalau the day I realise I need my friends, mesti ada problem, lepas tu ada solution, dan solution tu membawa balik kepada tajuk dia lah. Okay, so for today, kita akan buat review. Kenapa saya agak suka pelajar buat review setakat ni lah, pattern yang bila saya nampak soalan review ni, saya macam prefer pelajar cuba jawab soalan review ni. Sebab bila saya tengok soalan review ni, soalan-soalan yang saya jumpa biasanya dia akan, awak kena review buku, awak kena review movie, music, maybe plays, and sometimes food. Setakat ni saya tak jumpa lagi soalan review ni dia minta awak review benda pelik-pelik. So biasanya 5 benda ni je. Dan kalau awak perasan, kalau awak jumpa satu adjektif yang awak guna untuk menceritakan sesuatu yang baik, contohnya unique, ataupun awak jumpa one in a million. One in a million ni maksud dia 1 dalam 1 juta, maksud dia unik lah. Kalau awak jumpa dah satu perkataan yang awak suka guna dan awak tahu penggunaan dia, awak boleh guna untuk semua review ni. Kalau awak nak kata movie tu one in a million pun boleh, kalau awak nak kata food tu pun one in a million pun boleh, makna dia tetap sama. So sebab tu bagi saya review ni macam banyak benda awak boleh standby, awak boleh bersedia dulu nak jawab review. Berbanding dengan report dengan artikel, agak susah sikit sebab especially kalau report tak ada idiom. Jadi awak nak hafal benda-benda ni tak boleh. Kalau artikel pula, artikel tu terlalu besar sangat dia punya kategori dia, saya nak cakap apa yang akan masuk pun susah. Tapi kalau review, awak boleh expect review lebih kurang sama je. Okay, so hari ni kita akan fokus kat soalan berbentuk review. Okay, kita tengok dulu soalan dia kat sini. You see this notice on an online website. Support a local restaurant, drop them review. Many small restaurants and cafe rely on your positive online reviews on apps like Google Maps and Halal GoWare in order to help them connect with more customers. Kat sini maksud dia kata banyak restoran dan cafe bergantung, rely is bergantung, on your positive online reviews on apps like Google Maps and Halal GoWare. Maksudnya dia orang bergantung kepada awak punya review yang positif untuk membantu mereka, in order to help them, untuk membantu mereka berhubung dengan lebih ramai customer. So if you have been in a restaurant and tried on a meal or a dish that you have enjoyed, drop the place a review. So kalau awak pernah pergi satu restoran dan pernah cuba sesuatu makanan yang awak suka, tinggalkan review pada mereka. Okay, so this is a requirement yang awak kena tulis review kat sini. Nombor 1, what dish or meal did you enjoy? Okay, so kalau awak nak buat review ni, first awak kena cakap apa benda makanan yang awak enjoy. Cukup ke nak cakap je nama makanan tu? Saya rasa tak. Kalau boleh, cuba buat ayat seterusnya, ceritakan pasal apa ada dalam makanan tu.
Ataupun awak bayangkan macam ni je lah. Kalau saya kata the meal that I enjoy, let's say Black Canyon kat Aeon, saya kata Pad Thai, Padthai. Mungkin orang bila baca benda tu dia terus kata Pad Thai ni apa? So awak boleh kata this food contains, ceritakan sikit pasal ingredient dia. Contohnya apa rasa dia, semua benda tu lah. So cuba try buat satu paragraf ataupun 2-3 ayat cerita pasal what is that dish. Yang kedua, paragraf 2 pula, what do you like most about it? Apa yang awak suka pasal benda tu? So tadi kononnya awak dah kata macam makanan ni ada apa benda ni semua, ada ingredient apa. So apa yang awak enjoy pasal benda ni? So awak boleh cakap rasa dia macam mana, kenapa awak rasa tu, apa yang okey pasal makanan tu. Mungkin awak boleh cakap waktu orang tu hidang, it's still hot, masih panas lagi, semua dengar lah. Ingredient dia fresh, tak ada yang dia pakai yang semalam punya. I don't know how can you tell lah. Dan yang terakhir pula, why would you recommend your friends or other customers to visit this place? Kalau perasan soalan ni tak cerita pasal food tu, tapi lebih fokus kepada tempat tu. So mungkin kat paragraf nombor 3, awak ceritakan pula apa yang awak suka pasal tempat tu. Kenapa awak recommend benda tu kat orang. Okay, so this is your question. You can pause the video for a while kalau awak nak salin ke apa-apa ke. Sebab depan ni nanti saya nak suruh awak cuba jawab soalan ni. Except, okay, dah pause. Kalau dah take screenshot, bagus. Okay, except for this question, I want you to do it slightly bit different. So, I want you to open your phone, go to your photos, tengok album awak, cari mana-mana gambar makanan yang awak makanan ke tempat ke. Tengok gambar tu, first cari idea. Okay, lepas tu saya nak awak buka Google Maps. Sebab hari ni saya tak nak awak buat review tu awak hantar kat saya je. Saya nak awak letak review tu betul-betul kat restoran yang awak pergi tu. Hopefully ada lah. Kalau tak ada pun awak pergi je lah, klik mana-mana yang awak tahu kawan awak pernah pergi dan awak tahu makanan tu macam mana. Tapi saya rasa mesti semua orang pernah pergi kan. Okay, bila dah buka Google Maps ni, saya buka kat tablet saya. Kalau awak buka kat handphone pun saya rasa lebih kurang sama je. Pergi kat mana-mana restoran tu. Tak kisahlah restoran tu tak semestinya kat Johor, kat mana-mana pun boleh. Saya nak awak pergi tengok restoran tu. Lepas tu saya nak awak tinggalkan review tu betul-betul kat situ. Dan review tu janganlah awak letak 1 star pula, saja je nak sabotage orang tu. Awak bagilah dia 5 star. Sebab sambil kita buat karangan ni, kita bantu bisnes tu sekali. Ok, saya ambil satu contoh sebelum kita start. Sebab yang ni contoh yang saya bagi kat pelajar tadi. Sambil kalau awak tak tahu nak buat review tu macam mana, ataupun tak tahu perkataan apa nak guna, kita tengok review kat tempat lain yang ada. Ok, cuba tengok kat sini. Orang ni kata cara dia orang review tu, dia kata hassle free process. Hassle free maksudnya tak susah nak order kat sini. So mungkin awak boleh kata macam awak recommend tempat ni sebab the order is a hassle free process. Hassle free process maksudnya awak tinggalkan order terus makanan siap. Tak ada susah-susah, tak payah nak tunggu lama-lama. Okay, let's look at this one pula. I think this is a very good one. Kalau waktu awak waktu form 1 ke form 2 ke form 3 ke, kita suka guna perkataan the price is cheap. Notah. Bila awak dah masuk form 5 ni, tunjuklah sikit bakat awak bila dah buat penulisan. Awak guna ayat macam orang ni. The price is tak boleh highlight. Okay, the price is understandable. Apa yang maksud understandable ni ialah boleh difahami. Kenapa orang tu kata harga tu boleh difahami? Sebab mungkin maksud orang ni nak cakap ialah harga tu agak mahal, tapi boleh difahami lah. Maksudnya kita boleh faham lah kenapa harga dia mahal. Sebab due to ni maksud dia sebab commission based selling. So kalau awak bagi review pun, awak boleh cakap benda yang sama. Awak boleh cakap the price is expensive but understandable because the ingredient is very fresh. So nampak tak kat sini awak boleh guna ayat yang kata macam awak kata benda tu harga dia mahal, tapi awak faham sebab quality ingredient dia sangat fresh. Okay, yang lain ni negative review lah, so saya rasa tak payah baca sangat pun, tak apa. Kita tengok mana-mana perkataan yang orang guna yang positif. Contohnya kat sini, convenient. Convenient place maksud dia tempat yang mudah untuk pergi.
Okay, this is a very good one, especially this sentence. Yang ni macam lebih kurang macam idiom jugalah. Bukan idiom sebenarnya, tapi expression. Dia nak cakap the food is delicious. Tapi kalau awak cakap the food is delicious tu level tingkatan 1, 2, 3 je lah. Bila awak dah masuk form 5 ni, awak buat ayat lain sikit. Awak boleh kata, the food so good, it run out so fast. Bukanlah maksudnya memang makanan tu sedap sangat, orang letak je hilang. Tak, tapi dia macam expression lah. Expression ni maksudnya kita nak macam nak ceritakan something tapi kita cerita melampau-lampau sikit. Barulah orang bila baca kita punya review ni, dia kata macam, oh okey, pelajar ni memang, orang yang makan ni memang nak kata tempat tu sedap. Dan tengok perkataan lain dia guna, efficient. Mungkin yang tu pun menceritakan ruang dia jugalah. I think I found one. Nah, kalau tengok yang lain-lain ni, friendly staff, bad, slow, really slow, that's not a good review. Sebab awak setakat cakap dia slow, tapi kat mana bahagian dia slow tu? Tak cerita kan? Let's try. Okay, I think maybe this is not a good example sebab banyaknya orang kritik diorang ni. I think they are improving lah. Okay, I cannot find that one post, but okay, let's get back to our task for today. So, apa yang saya nak awak buat ialah saya nak awak tengok Google Maps awak, cari mana-mana tempat yang awak pernah pergi. Kalau tak ingat, buka balik phone awak, cari dalam gambar album awak tu ada tak tempat-tempat yang gambar yang awak tangkap. Mungkin kat situ awak boleh dapat idea lah. Tadi satu contoh juga saya bagi kat kawan-kawan awak tadi. Saya nak awak tulis review pasal tempat yang awak pergi tu. Sebagai contoh, saya tulis satu review untuk Rawaida Tom Yum. So kita tengok contohnya. Okay, so bahagian pertama, the Tom Yum contains many quality ingredients such as chicken, prawns and veggies. So it is good value, especially because the price is quite cheap. So saya nak kata, berbaloi awak order ni, tambah-tambah lagi sebab harganya pun murah. I highly recommend ordering the clear Tom Yum with rice. The clear Tom Yum have a right balance of spiciness and sourness, but just be careful of chilies. So, cerita benda yang apa yang awak suka pasal makanan tu. Cuma yang ni saya salah buat lah, sepatutnya 2 perenggan sebenarnya. Okay, lepas tu yang soalan ketiga tu, kenapa awak recommend tempat tu? Cerita pasal tempat tu. This place is open at night, so it is very suitable for friends and family to eat dinner. You and your friends can hang out here for many hours because they have a huge projector screen showing movies or live streaming football matches. So, I highly recommend you going here if you have a lot of free time. So, ni tugas awak. Benda yang saya nak awak buat ialah pergi mana-mana restoran yang awak pernah pergi. Contohnya, Char Kway Teow nombor 1 ni. Bila tengok kat setting dia, scroll bawah sampai awak nampak ada ruang untuk review ni. Buka more reviews. Where can you write your own reviews? Okay, nampak kat sini rate and review ni, awak bagi diorang 5 star. Lepas tu, saya nak awak type awak punya karangan kat sini. Okay, so sambil kita buat karangan ni, kita bantu small business juga. Pada masa yang sama juga, saya nak awak fikir macam ni lah. Awak akan buat review ni, lepas tu awak tekan post. Maksud dia satu Malaysia boleh baca awak punya review ni. So, make sure awak punya ayat tu boleh difahami, senang faham. Tak adalah bila orang baca review awak ni, orang kata ni mesti robot ni, mesti spam ni, so delete. So tolong tulis betul-betul macam ada orang akan baca karangan awak ni. Okay, memandangkan saya, kalau kita cerita balik pasal karangan ni, okay, saya go back to this one. Of course, karangan ni kena ada introduction, dan kena ada conclusion lah. Tapi memandangkan saya nak awak buat review ni agak pelik pula kalau awak, orang baca review awak tiba-tiba ada pendahuluan, ada penutup pula. So hari ni kita tak payah fokus kat introduction dan conclusion dulu, sebab intro dan conclusion ni kita boleh hafal je nanti. Saya nak awak lebih fokus kepada penulisan perenggan 1, 2 dan 3 ni. Cerita apa makanan yang dekat situ, apa benda makanan tu. Paragraf 2, kenapa awak suka apa yang awak nak review tu. Dan yang ketiga, kenapa awak recommend tempat tu kat kawan-kawan yang lain. Okay, so 3 benda ni awak kena buat. Post betul-betul kat Google Maps.
bagi review kat restoran ni, bila awak dah siap, contohnya macam tadi, mana tadi, Rawaida Tom Yum tadi tu, bila awak dah tulis review ni, saya nak awak screenshot, saya nak awak post kat group tuition YPJ ni. Boleh? So tak ada beza pun kalau kawan awak baca ke apa ke, awak rasa segan ke apa, tak, sebab post awak ni satu Malaysia boleh baca. So post bagi kerja awak yang terbaik sekali lah. Saya pun nak tengok macam mana awak post, nanti saya kumpulkan semua review tu kat satu tempat supaya kita boleh baca setiap orang punya. Okay, so that is our job for today. Tengok, nampak je Rawaida Tom Yum ni kat Sungai Tiram. Rupanya ada je orang lain tulis review panjang lebar macam saya. So okay je. Okay, so that is our task for today. Hopefully boleh siap benda ni by 12 o'clock. Tolong siapkan sebelum pukul 12. Sebenarnya hari ni kelas kita pukul 10 sampai 12. Saya tak tahu kenapa macam ada pelajar yang tak tahu je masanya dah lain. And then I'll see you back in group number 3. Tolong siapkan kerja ni baru saya ambil kehadiran awak. Okay? Alright, thank you. That is for our class today. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya kat komen.